Okay, so hari ini kita akan sambung bab 5.4 iaitu pembiasan gelombang. Yang pertama sekali awak perlu tahu apa itu pembiasan gelombang. So pembiasan gelombang ni adalah perubahan arah ke perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan hal laju. Okey, perubahan hal laju apabila satu-satu gelombang tu merembat daripada satu medium ke medium lain. So biasanya kita tulis highlightnya biasanya gelombang apabila gelombang merembat dari satu medium ke medium yang lain lah. Okay, ada beberapa jenis gelombang yang awak perlu tahu. Yang pertama sekali sebab air. Okay, biasanya melibatkan kedalaman dan kecetekan. Okay, yang kedua, kita kaitkan gelombang ni ada pada bunyi yang mana melibatkan ketepatan udara pada suhu yang tinggi, suhu yang rendah. Okay, yang ketiga, kita libatkan dengan cahaya yang mana bila cahaya merembat ke arah medium yang berbeza. Sebagai contoh, cahaya tu masuk ke dalam sungai ataupun air, so dia akan dibiaskan. Okay, awak dah belajar sedikit sebanyak tentang ni dalam sains. Okay. Okay. Jadi bila kita libatkan dengan pembiasan gelombang, kita akan ada dua medium. So yang pertama medium 1, medium 2 dan bila benda ni kita akan juga adakan juga satu garis normal. Okey. Yang mana I adalah sudut tuju. Sudut tu biasanya kita akan kira, so saya tambah sikit. Pen. Okey, sudut ni biasanya dekat sini lah. Okey. Dan yang kedua kita ada R ataupun kita panggil refractive ray. Okey. Sudut ataupun refractive angle. So angle, so ni salah ni saya rasa. So kena betulkan ni salah. So angle kat sini. Art dia kat bawah. So kita akan kira art berdasarkan garis normal. Okay. Okay. So contoh. Biasanya kalau dua medium, kalau kita kaitkan dengan air, biasanya adalah antara dalam daripada gelombang air yang dalam seperti tengah-tengah sungai, laut ke kawasan cetek tepi pantai. Yang kedua, bila libatkan udara, biasanya kita libatkan dengan udara yang panas dan udara yang sejuk yang mana pada waktu siang dan waktu malam. Okay, bila libatkan cahaya, biasanya daripada kurang tumpat kepada lebih tumpat yang mana daripada udara masuk ke air, udara masuk ke cermin, prism, bila buat eksperimen. Okay. So selain daripada itu juga, bila terlibatkan gelombang juga, kita kaitkan dengan permukaan panjang. Okay. Panjang gelombang ni biasanya kalau awak ingat lagi, awak dah belajar sebelum ni. Ada belajar. Ni kita panggil tempat cahaya fokus dan tempat cahaya tak fokus, yang mana bila cahaya fokus dia akan jadi terang, bila cahaya tak fokus akan jadi gelap. Jadi dia akan nampak macam itulah. Okay. And then bila ataupun awak baling batu ke dalam air, awak akan nampak macam tu kan. Sebabnya arah fokus cahaya berubah. Okay. Jadi so ni adalah muka gelombang lah ataupun kita panggil panjang gelombang. So ni biasanya kita wakilkan dengan lambda, kalau ingat lagi lah. Okay. Okay, apa perubahan yang terlibat? Ada beberapa perubahan. Yang pertama, sudut tuju dan sudut bias. Kita dah cerita tadi. Apa itu sudut tuju, apa itu sudut bias. I dengan R. And then kita ada lagi yang berubah yang untuk konsep ni ada juga panjang gelombang. So ni saya dah cerita tadi, panjang gelombang. And then lagi kita ada laju gelombang. Laju V lah. Sebenarnya mana formulanya V sama dengan F lambda. Jadi bila melibatkan gelombang, so kita pakai formula ni. V ni adalah hal laju. Sebab apa? Bukan laju motion. Motion awak dah belajar kan? V sama dengan displacement over time ataupun sesaran bagi masa. Betul? So, yang ni kita pakai F dengan lambda. Kenapa? F adalah frekuensi. Frekuensi adalah 1 over time, 1 per masa, iaitu 1 over S. Yang mana juga kita boleh tulis S negatif 1. Okay, sama juga unit ni S negatif 1 juga kita boleh wakilkan dengan Hertz. Okay, mungkin awak pernah dengar radio kan? Frekuensi radio adalah Hertz. Sebab tu kalau perasan Hertz pun kita akan kaitkan dengan gelombang lah. Macam tu. Okay, awak juga belajar ada beberapa jenis, 2 jenis gelombang kan. Okay, so tu lagi F kita kaitkan dengan S negatif 1 dan panjang gelombang kita akan kaitkan dengan M. Jadi tambah 2 ni dia akan jadi M S negatif 1, sebab itulah kita panggilnya adalah hal gelombang. Okay, ada beberapa benda je yang awak perlu tahu. Yang pertama, medium. Okay, medium 1 dia cahaya, lalu medium 1 ke medium 2. Then dia akan merembat, jadi berubah. Apa yang berubah? 3 benda yang berubah. Sudut
berubah. Okey, mendekati, menjauhi. Panjang berubah, laju berubah. Okey, tak apa. Kalau rasa susah, saya bagi cara saya ajar sikit. Ada satu trik yang saya bagi. Okey, last sekali frekuensi gelombang. Saya lupa. V sama dengan FF. Betul. So, ada tulis tak? Okey, so V sama dengan F lambda. Tak apa, kalau rasa susah, kita skip dulu. Kita guna formula macam ni lah. Okay, macam mana cara nak ingat perubahan gelombang? Saya tunjuk macam ni lah. So, bayangkan ni adalah satu kambing. Manakah ramai yang tak mandi lagi. Okey. So, saya wakilkan dengan kambing. Okey, andaikan ni kambing dan ada beberapa ekor kambing. Okey, dan dia berada di padang ataupun di luar. Okey, and then yang bawah tu adalah kandang. Okey. So, apa akan jadi bila kambing tersebut berada di kandang? Okey. So, kita tengok kambing pun masuk kandang. Kandang itu apa? Kandang itu apa dia punya rumah lah, senang. So, bila dia duduk dalam rumah, apa benda yang berlaku adalah dua benda yang awak boleh highlight. Points to highlight is, yang pertama, jarak. Okay, bila jarak kambing tu macam mana? Okay, jarak dia mesti, bila duduk kat luar, dia duduk jauh-jauh, betul. Bila dalam, dia duduk dekat. Yang kedua, pergerakan. Bila duduk kat luar, dia bebas, dia lari, laju, betul. Yang kedua, bila duduk kat dalam, dia tak boleh nak lari kan. Dia perlahan-lahan lah, dia jalan je kan. Betul. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan konsep fizik pembiasan, yang pertama kita ingat ada 4 benda yang terlibat. Kita pakai formula lah. V sama dengan F lambda, and then satu lagi kita ada I dengan R. Okay, so ada beberapa benda. Yang pertama, sudut tuju dengan sudut bias. Yang mana sudut tuju sudut bias ni maksudnya kat luar dia jauh, kat dalam dia dekat. Okay, sudut tuju bila dia masuk kandang, dia mendekati dekat-dekat. Jadi bila dekat luar, masuk ke dalam, okay, dia akan mendekati lah. Boleh? Yang kedua, kita boleh kaitkan dengan pergerakan dan laju gelombang. So, pergerakan panjang gelombang dan laju gelombang. So, bila duduk kat luar, biasanya dia lari. Okay? So, lajulah. So, laju gelombang berkurang. Okay? And then panjang gelombang. So, kalau ni jauh, so ni dia akan jadi dekat. Boleh? 3 poin. Okay? So, tu yang berubah. Okay, boleh? Okay, yang lagi satu, dia ada 4 tadi. Satu lagi adalah F, frekuensi. Frekuensi tak berubah. Okay, so kita kaitkan dengan 3 je. 1, 2, 3. Boleh. Sama juga kalau situasi di sebaliknya. Okay, so ni adalah gambar daripada buku teks awak. Kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Okay, gelombang lalu mendekati. Okay, bila masuk. Okay, yang kedua, Allahuakbar. Tertiba. Dari cetek ke kawasan dalam. So dia akan jauh. Samalah, ibarat ni cage ataupun kandang. Ni padang field. Okay. So bila dia kat luar, dia akan duduk lah. Kambing ni akan berada jauh. Okay. Okay, cantiklah kambing ni. Okay. So dia pun lari laju. Betul. So dia menjauhi. Boleh? Faham Kalau dia mendekati, dia macam ni. Dekat dengan garis normal. Kalau dia menjauhi, jauh daripada garis normal. Kalau asal dia sepatutnya macam ni. So dia boleh jadi macam tu masa mana? Masa dia gelombang tu lalu direct. Bila gelombang tu ni dia lalu direct macam ni. So sudut pembiasan tak ada. Cuma berubah adalah frekuensi gelombang. So ni kita akan kaitlah nanti. Okey, tak apa kita tengok lagi. Okey ke setakat ni? Ini, okey. So inilah buku teks awak pun dia ada cerita, ada sudut tuju, sudut bias. Okey, yang mana bila saya tunjuk tadi kan, lukis tadi, garis normal, okey, cahaya lalu, dekat, mendekati masuk kandang. Okey, yang ni bila lalu, garis normal, dia akan jauh. Okey, ibaratnya field kandang dengan field. Okay, so this one is cage. And then ni field. Okay, pandang. Okay. And then panjang gelombang. Pun dah cerita tadi, panjang berkurang. And then lagi laju berkurang. Boleh? 3 benda ni. Frekuensi tak berubah. Arah perabatan samalah. Yang ni sebenarnya sama dengan ni. Senang ke? Boleh ingat tak? Okay. Kalau pembiasan, awak ingat tentang kambing.
kaitkan dengan fizik. 3 benda. Yang pertama, sudut tuju dengan sudut bias. Yang kedua, laju, jarak-jarak. Okey, yang kedua laju dan yang ketiga panjang gelombang. Okey, boleh? So ingat V sama dengan FH. Yang satu lagi V sama dengan satu lagi kita ada I dengan theta. R. So ni je. 1 2. So yang ni berubah, yang ni berubah, yang ni tak berubah. Boleh? Okey? Okey ke? Okay, ni pun saya rasa cikgu awak dah ajar macam mana nak lukis. Yang pertama sekali bila benda macam ni, so kita akan ada satu garis normal. Garis normal adalah perpendikular ataupun berserenjang. Berserenjang. Tu satu. Yang kedua kita akan lukis arah tuju. Yang ketiga kita akan lukis arah pantul, arah pembiasan. So kalau cetek dalam, terbaliklah. So kita assume this one is kandang lah. Sini adalah field. Okay, so dia akan mendekati dan jarak pun dekat. Boleh tu pun dia ada tunjuk juga langkah macam mana. So awak boleh tengok dalam buku teks awak. Saya go through cepat je. Okay, yang ni fenomena pembiasan gelombang. Okay, bila awak ingat balik udara pada waktu siang yang cepat panas adalah di bawah. Yang lambat panas di atas. Okay, sebab apa? Permukaan tanah ni cepat panas lah. Okay, bila kita tengok tumpat mana? Sini lagi tumpat. Yang sejuk lah. Contohnya udara bila sejuk dia rapat. Udara bila panas dia jauh. So sini tumpat. Sini kurang tumpat. Jadi kita boleh kaitkan dengan tumpat kurang tumpat. So ni kita kaitkan dengan kandang. So ni kita kaitkan dengan padang. Boleh. So bila cahaya lalu, okay, so dia akan menjauhi. Okay, menjauhi. Sebab tu dia akan ke atas. Sebab tu siang hari, bila awak duduk nyanyi dalam rumah, duduk pasang main motor, tak dengar sangat. Tapi malam awak karut jiran sebelah pun dengar. Main motor, crash motor pun boleh dengar. Faham? Okey, kita tengok siang hari. So kita bacalah. Pada waktu siang, udara berhampiran permukaan adalah lebih panas daripada permukaan udara di atas. Okey, bunyi bergerak lebih laju dalam udara panas berbanding dengan udara sejuk. So dia kata laju. Betul lah panas tak? Awak pun panas tak duduk diam kan? Kalau sejuk dekat rapat-rapat kan, betul. Okey. Dengan itu gelombang bunyi dibiaskan menjauhi. So dia akan ke atas. Jadi bila awak nyanyi, bla 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 nyanyi, udara tu ke atas lah. Bunyi tu akan ke atas. So ni kita kaitkan dengan bunyi. Faham Sama yang kedua juga. Fenomena yang kedua sama pada waktu malam. Bila malam di bawah kita akan rasa sejuk. Jadi rapat-rapat lah. So bila rapat-rapat biasanya kita kaitkan dengan kandang lah. Ini atas masih lagi panas. So duduk jauh-jauh. So ni padang. Jadi dia akan menjauhi. Boleh? Okey? Itu sahaja fenomena dia. Nanti saya akan bagi latihan Pada waktu malam yang berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih sejuk. Okey, Des. Okey, gelombang bunyi biasanya mendekati bumi. Lepas tu sebab tu menyebabkan bunyi lebih kuat pada waktu malam. Okey, lagi fenomena yang kedua kita kaitkan dengan air. Okey, bila air sama juga, kita kaitkan dengan dalam dengan cetek. Dalam cetek. So bila dalam cetek dia akan sini dalam, sini cetek. So bila lalu, so saya tukar warna lah. Tukar warna cahaya ni lalu ke sini, dia akan mendekati. Kalau ni ni parallel perpendikular ni, so dia sama, yang ni dia akan mendekati. Contoh masuk balik. Okay, so ni dia akan pergi sini, mendekati. Ni pun sama, dia akan mendekati. Yang ni straight. Jadi dia akan fokus ke Tanjung. Berbanding dengan berada di Teluk, so yang ni kita akan pergi straight. Yang ni sengit, dia akan ke kanan. Dan yang ni dia akan ke
kiri. So dia akan menjauhi macam tu. Okey. Tanjung ialah kawasan cetek, manakala teluk ialah kawasan dalam. Sebab tu laju apa yang berlaku. Sebelum menghampiri pantai, permukaan gelombang yang hampir lurus dan selari kerana gelombang bergerak pada kelajuan seragam. So tu ditujuh lah. Okey, ni yang last kali ombak awak boleh tengok juga air. Ada satu lagi sebenarnya, cahaya. Tapi dalam buku ni tak ada sebab kita akan masuk tu dan dalam bab yang seterusnya lah, bab 6 kan. Okay, jadi apabila muka gelombang air merembat ke tanjung, laju gelombang air berkurang. So samalah kan, bila duduk tengah laut, mesti laju ombak kan. Bila sampai dekat tepi, kurang ataupun di tanjung. Sebab tu biasa awak main di tanjung. Okay, highlight pen. Orang tak main di tanjung pula dah. Di teluk. Tukar colour. Okay. So muka gelombang yang menuju ke arah so ni tadilah. Ni yang tadi bukan pasal gelombang ombak lagi. Ni masuk, ni pasal tadi pasal fokus udara, fokus arah. Okey. Okey, gelombang membengkok dan mengikut tepi pantai. So itu sajalah. Sebab tu dia akan ikut tepi pantai. Sebab ni ibarat ni tepi pantai macam ni, mesti yang permukaan ceteknya macam ni. So kalau laju pun dia akan pergi fokus ke mana? Fokus di kawasan teluk dan juga di kawasan tanjung, dan teluk dia akan kurang fokus lah. Sebab tu biasa kita akan lepak di sini lah. Okay. Okay. Tanjung biasanya ombak lebih tinggi. Teluk kurang, jadi biasanya orang akan banyak lepak di teluk. Di kawasan teluk, gelombang disebarkan ke kawasan yang berluang menyebabkan air itu ombak lebih rendah dan air lebih tenang. Okay. So last kali melibatkan masalah. So center yang ni saya pergi terus kepada exercise. Saya terus kepada exercise. Saya stop jap. Okay, kita terus kepada quiz lah. Ini soalan dia. Okay. Lepas siap, awak klik, awak tekan send. So saya akan dapat email dalam bentuk macam ni. Saya akan dapat email dalam bentuk ni. So bila awak hantar, saya akan dapat macam ni. Boleh? Kalau awak hantar email, kalau tak awak boleh check my email ni. Boleh. Boleh check my email, dapat berapa, awak screenshot yang ni je. Screenshot, hantar personal message kat saya. Screenshot, pergi ke Telegram lah. So boleh pilih mana-mana lah. Kalau awak hantar email, saya akan dapat save. Kalau tak, cuba jawab ni. Ada apa-apa nak tanya lagi? Kalau tak ada apa-apa, boleh angkat tangan, kita akan habiskan kelas kita.